Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Wow, ini dia satu berita yang mengejutkan. Disiasat oleh ISPRM. Siapakah itu sahabat semua? Dan ini yang saya ingin berikan sedikit pencerahan ya kepada sahabat semua di luar sana. Dikatakan seorang Tan Sri, ya mantan Menteri Kanan disiasat oleh ISPRM kerana seleweng RM2.3 dana negara. Oh, ini dia. Bukanlah satu jumlah yang sedikit ya. 2.3 bilion dana negara, sahabat-sahabat semua. Jadi agak mengejutkan siapakah individu itu. Kita akan ikuti perkembangan seterusnya dalam info yang baru saja kita terima hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi dikatakan ini dia kenyataan media ISPRM siasat bekas mantan Menteri Kanan Tan Sri seleweng RM2.3 bilion dana negara. Kalau kita sebut dana negara ini tentunya ia juga melibatkan wang rakyat dan sebagainya. Jadi seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih RM2.3 bilion. Jadi menurut sumber siasatan itu dijalankan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan juga Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram (AMLA). Jadi sumber berkenaan berkata siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigate Journalists berhubung dengan Pandora Paper berhubung dengan transaksi-transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Jadi tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan juga pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Oh, hebat Menteri Kanan ini. Jadi difahamkan juga transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung 1990-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan yaitu bailout daripada mengalami kerugian yang lebih teruk menurut sumber itu. Sumber itu juga memaklumkan penyiasatan itu bertumpu kepada transaksi-transaksi daripada hasil penjualan saham syarikat tersenarai tersebut, pemilikan aset-aset berharga yang dimiliki ahli perniagaan dan bekas Menteri Kanan itu serta ahli keluarga mereka yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan luar negara. ISPRM juga telah merakam keterangan kira-kira 14 saksi dalam tempoh beberapa minggu lalu berhubung penyiasatan ini, termasuk keterangan daripada tokoh ahli perniagaan dan juga bekas Menteri Kanan tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen sulit yang didedahkan oleh Pandora Papers katanya. Sementara itu Ketua Pesuruhjaya ISPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara tersebut dan berkata siasatan bertumpu pada Seksyen 23 Akta ISPRM 2009 berhubung kesalahan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan dan kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 AMLA PUA. Ini dia sahabat semua. Saya percaya ramai di antara kita yang sudah menjangkakan siapakah individu yang dikatakan itu, sahabat-sahabat semua. Ini adalah kroni-kroni yang menjadi jutawan, hasil daripada penyalahgunaan kuasa, rasuah, pembelian saham, dan juga dikatakan juga mengakibatkan kejatuhan nilai wang ringgit pada tahun 1990-an. Jadi kalau kita melihat kepada Anwar The Untold Story, sebenarnya kisah ini ada di dalam movie tersebut, sahabat semua. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri 2 bulan masa itu dan juga Menteri Kewangan, beliau bertanggung jawab di dalam menjaga ekonomi negara kita pada ketika itu. Memang satu yang padu. Jadi untuk mengetahui selanjutnya Anda boleh tonton sendiri movie Anwar The Untold Story, ada dinyatakan di dalam movie tersebut. Jadi satu lagi yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah apabila Ketua Polis Negara hari ini membuat kenyataan berkaitan dengan isu 3R
race, religion dan juga royalty ya. Jadi lebih serius jika tidak ditangani katanya. Itu antara kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Kenapa Ketua Polis berkata seperti itu? Ya, katanya sekiranya ia tidak ditangani, ia akan mengganggu keharmonian dalam negara dan akan menjadi lebih serius jika dibiarkan berterusan, kata Ketua Polis Negara itu. Beliau berkata perkara berkenaan diberikan perhatian yang tinggi khususnya hantaran yang dibuat menyentuh sensitiviti agama, kaum dan juga institusi diraja. Jadi katanya lagi PDRM memandang serius hal itu untuk isu 3R ini dan kami akan mengambil tindakan tegas atas mana-mana pihak individu yang cuba mengganggu-gugat keharmonian dan juga ketentraman agama. Oleh yang demikian, PDRM telah menubuhkan satu pasukan siasatan khas dikenali sebagai pasukan siasatan khas 3R diwujudkan sejak masa lepas bagi menangani isu terbabit. Katanya ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Minum Petang PDRM bersama media sempena Aidilfitri di Mes Pegawai Kanan di Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Ketua Polis juga berkata siasatan kes-kes melibatkan 3R dilakukan dengan pantas bagi menjamin keharmonian masyarakat di negara ini. Isu 3R perlu katanya dihindari setiap masa dan setiap kertas siasatan berkaitan 3R perlu disiapkan dalam tempo 7 hari. Apabila berlaku kes seperti ini, kita ambil tindakan pantas untuk menyiasat dalam memastikan agar pelaku dikesan dan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Beliau berkata ini adalah satu usaha untuk memastikan supaya keharmonian masyarakat mazmum di negara ini terpelihara dan kesejahteraan negara terjamin. Ketua Polis juga berkata sebanyak 23 kes direkodkan. Pasukan petugas berkenan bagi tempo dari 22 Mac hingga 17 Mei. Lepas dengan 11 kes membabitkan penghinaan raja atau institusi diraja, 4 mengenai agama dan 5 mengenai kaum. Jadi menurutnya 3 kes ini yang didakwa, manakala 2 lagi diklasifikasikan sebagai tindakan lanjut, sementara 18 lagi masih disiasat. Pada 22 Mac yang lepas, PDRM menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes melibatkan penghinaan terhadap agama, kaum dan juga institusi diraja. Pasukan itu dikotai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang dikendalikan oleh unit jenayah terkelas bagi bahagian D5 JSJ, kata Ketua Polis Negara. Sahabat-sahabat semua, wah, ini adalah satu perkembangan yang menarik ya untuk dikongsikan buat sahabat-sahabat semua. Jadi bagi sesiapa di luar sana, khususnya pihak pembangkang yang seringkali menggunakan isu 3R ini, apa yang dinyatakan oleh Polis Negara ini adalah satu tindakan yang wajar ya. Pendapat saya satu adalah tindakan yang wajar supaya ya dapat dikekang ya, dihindari daripada merosakkan keharmonian negara dan juga kesejahteraan negara kita yang kita tahu memang dengan kepelbagaian bangsa, agama dan sebagainya. Jadi tindakan terbaik daripada Ketua Polis Negara, PDRM dan juga ISPRM pada awal tadi saya kongsikan, yang mana seorang Tan Sri dan juga mantan Menteri Kanan disiasat kerana menyeleweng RM2.3 bilion dana negara. Wow, itu dia. Jadi sahabat-sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda di luar sana memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Wulantit ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, itu saja daripada Orang Apa Channel. Kita berjumpa lagi dan izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.